Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bertemu kembali pada petang ini dalam pembacaan hadis kitab Sunan Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan setiap daripada kita dapat beroleh manfaat daripada pembacaan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Sunan Tirmizi ini kita telah tiba pada riwayat yang ke-3201. Yang mana riwayat ini adalah kisah yang panjang berkenaan tentang hadisul ifki ataupun hadisul if, peristiwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha telah difitnah oleh orang-orang munafik bahawa beliau telah melakukan zina, al-a'yadzubillah. Maka dengan itu telah turun beberapa belas ayat daripada surah An-Nur yang membebaskan Ummul Mukminin Aisyah daripada fitnah-fitnah tersebut. Riwayat yang ke-3201 terus. Lamma dzukira min sya'ni, apabila telah disebutkan tentang diriku, allazi dzukira, apa seperti yang telah disebutkan, wa ma alimtu bihi, dan aku tidak mengetahui tentangnya. Apakah kisahnya? Maka riwayat ini diringkaskan. Nabi SAW secara ringkas, Nabi SAW akan membawa salah seorang isteri baginda pada kebanyakan permusafiran baginda. Dalam salah satu peperangan, Nabi SAW telah membawa Ummul Mukminin Aisyah kerana dalam undian nama beliau yang keluar. Waktu pergi tidak ada masalah. Ketika mana pulang, maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sewaktu berhenti rehat, maka beliau telah keluar daripada haudajnya, daripada tandunya, dan beliau telah pergi ke tempat pembuangan atau pergi jauh untuk qada hajat. Maka beliau balik selepas daripada itu dan orang yang membawanya perasan yang beliau telah balik. Namun beliau telah kehilangan rantai yang beliau pinjam daripada kakaknya Asma radhiyallahu anha. Sekali lagi beliau keluar dan pada waktu itu orang yang membawanya tidak perasan. Maka ketika mana telah tiba waktu berangkat, maka mereka pun telah berangkat dalam keadaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tidak berada dalam haudaj, dalam tandunya. Ketika mana telah tiba, ketika mana Ummul Mukminin Aisyah tiba di tempat tentera Islam dan dilihat dah tak ada orang, maka dia pun telah tunggu di situ sehingga datang seorang sahabat yang pada waktu itu dikenali sebagai Mistah bin Uthasah radhiyallahu taala anha. Minta maaf, bukan Mistah bin Uthasah, sebagai Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Maka dia telah tumpangkan Aisyah di atas untanya dan dia bawa unta tersebut sampailah bertemu dengan tentera Islam yang lain. Maka itu sahaja kisah dan ceritanya. Namun orang-orang munafikun nampak peluang untuk mereka menjatuhkan Nabi, maka mereka telah memfitnah Aisyah telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhuma. Maka sebab itu kata Aisyah, wa ma alimtu bihi, dan aku pun tak tahu yang aku telah difitnah. Sebab balik daripada peperangan tersebut Aisyah jatuh sakit dan tak sihat. Dan Nabi SAW pun tak menzahirkan kecurigaan. Nabi SAW teruk difitnah dengan pelbagai tuhmahan
Tetapi Nabi SAW tidak menuduh sebarangan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sehinggalah kata Aisyah, qama Rasulullah fiyya khatibah. Nabi SAW telah bangun berkhutbah berkenaan tentang urusanku. Fatashahada, maka Nabi telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, memuji Allah. Fahamidallah, memuji Allah. Wa athna alaih, mengagungkan Allah. Bima huwa ahluh, dengan pujian yang selayaknya bagi Allah. Thumma qala, kemudian baginda bersabda, amma ba'd, sesudah daripada pujian dan selawat. Ashiru, tunjukkan apa ashiru, tunjukkanlah kepadaku. Fi unasin, tentang beberapa orang, ataupun asyiru juga kita lihat kepada sinhara yang bermaksud Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tunjukkan ataupun memberi makna bagilah isyarah kepadaku tentang beberapa orang abanu yang mana mereka telah menuduh ahli keluargaku. Wallahi, demi Allah, sabda Nabi, ma alimtu, tidaklah aku tahu, ala ahli, berkenaan tentang keluargaku, min su', daripada sebarang kejahatan, qattu, sekalipun. Aku tak tahu pun isteriku pernah melakukan sebarang kejahatan, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa abanu, dan mereka telah mentuhmah, mereka telah menuduh isteriku melakukan perkara yang tak elok. Biman, dengan seorang. Wallahi, demi Allah, sabda Nabi, tidaklah aku ketahui tentangnya daripada sebarang keburukan sekalipun. Wala dakhala baiti, dan dia tidak pernah masuk ke rumahku sekalipun. Illa wa ana hadirun, kecuali aku hadir bersama. Wala ghibtu fi safarin, dan aku tidak pernah meninggalkan Madinah dalam permusafiran. Illa ghaba ma'i, kecuali sahabat tersebut bersama denganku. Dan sahabat yang mereka fitnahkan namanya adalah Safwan bin Mu'attal radhiyallahu taala anhuma. Maka kata Nabi, tunjukkan aku tentang mereka-mereka yang telah fitnah. Dan fitnah ini dimulakan oleh orang-orang munafik. Diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang merupakan antara orang yang sepatutnya menjadi ketua kalaulah Nabi SAW tidak datang ke Madinah. Sebab itu bila Nabi datang dan dia tak dapat jawatan, dia sangat tidak menyukai baginda Nabi SAW. Maka telah bangunlah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Lalu dia berkata, izinkan aku wahai Rasulullah an-nadriba, untuk kami memenggal leher orang tersebut. Kalaulah engkau izinkan aku penggal leher orang munafik tersebut. Tapi kita kena faham, orang munafik ini dia daripada kabilah Khazraj. Maka bila Sa'ad bin Mu'az yang merupakan ketua orang Aus pada waktu itu berkata begitu, maka orang-orang Khazraj rasa tercabar. Maka telah bangun seorang lelaki daripada Khazraj. Wa kanat Ummu Hassan, dan begitu juga ibu kepada Hassan bin Thabit adalah daripada golongan lelaki tersebut, daripada golongan Khazraj. Kenapa disebut Hassan bin Thabit? Sebab selain daripada orang munafik, ada beberapa orang sahabat yang bukan munafik turut terpercaya yang Aisyah melakukan zina, al-'iyadzubillah. Antaranya adalah Hassan bin Thabit, antaranya adalah Mistah bin Uthasah radhiyallahu anhuma. Mereka turut percaya. Faqal, maka lelaki itu berkata, kadzabta, engkau berdusta wahai Sa'ad bin Mu'az. Ama wallahi, adapun demi Allah, kalaulah orang tersebut daripada kalangan Aus, ma ajabat ma ahbabta, maka tidaklah kamu akan begitu bersemangat antudraba, untuk kamu penggal leher mereka. Hanya kerana dia Khazraj, kamu begitu bersemangat. Kalaulah dia daripada kalangan Aus, kabilah kamu, maka kamu takkan buat begitu. Maka yang menyebut ini adalah Sa'ad bin Ubadah. Ada menyebut nama sahabat yang lain. Mereka ni bukanlah munafik, tetapi semangat kekabilahan telah menguasai pada waktu itu. Kata Ummul Mukminin Aisyah, hatta kada, sehingga hampir-hampir terjadi di antara Aus dan Khazraj pada waktu itu syarrun, kejahatan, iaitu pergaduhan di dalam masjid.
Maka ketika mana Sa'ad bin Mu'az bangun minta izin untuk penggal orang munafik yang fitnah Aisyah, orang Khazraj bangun, maka hampir-hampir berlaku pergaduhan dalam masjid. Wama alimtu bihi, kata Aisyah, dan aku tak tahu pun tentang peristiwa itu pada waktu itu, hanya kemudian aku dapat tahu. Kata Aisyah lagi, falamma kana masa'u dzalikal yaum, maka apabila telah petang daripada hari tersebut, maksudnya telah malam. Dan zaman dulu ketika mana nak buang air, selalunya pada waktu siang orang lelaki yang keluar, dan pada waktu malam wanita keluar, supaya tidak bertembung antara lelaki dan perempuan. Kerana zaman tersebut tidak ada tandas, lalu mereka buang air dekat kawasan pinggir Madinah, jauh daripada rumah-rumah dan jauh daripada kota. Maka apabila telah tiba malam daripada hari tersebut, kata Aisyah, aku telah keluar li ba'di hajati, untuk qada hajat, untuk urusan qada hajat, untuk urusan bilik air. Wa ma'i, dan bersama denganku adalah ibu kepada Mistah bin Usasah. Dan mereka ini keluarga. Mistah bin Usasah dengan Aisyah adalah sepupu. Dan Abu Bakar As-Siddiq banyak menolong keluarga Mistah. Namun dalam peristiwa berita viral yang Aisyah difitnah, maka Mistah bin Usasah telah turut terpercaya dan turut terlibat dalam menyebarkan berita tersebut, walaupun beliau bukanlah seorang munafik. Maka Aisyah telah keluar dengan ibu kepada Mistah, dan sehingga ke waktu ini beliau memang tidak tahu yang beliau sedang kena fitnah. Dia tak tahu. Dia tak ada sebarang berita. Nabi pun tak cakap apa-apa. Ayahnya pun tak cakap apa-apa. Mereka pada waktu itu tak bercakap apa-apa. Sebab mereka percaya yang Aisyah tidak melakukannya. Maka ketika mana mereka berjalan, fa'atharat, maka telah tergelincir ibu kepada Mistah radhiyallahu anhuma. Maka dia pun pada waktu itu terlepas cakap. Dia kata, maksudnya dia melatah. Dia pun berkata, ta'isa Mistah, celaka Mistah. Maka Aisyah pun tegur kepada ibu tersebut. Dia pun berkata, ayya ummin tasubbina ibnak, ibu mana yang sanggup mencela memaki anak sendiri? Fasakatat, maka si ibu pun diam. Summa asaratis thaniyah, kali kedua tergelincir. Maka dia pun pada waktu itu berkata, ta'isa Mistah, celaka Mistah. Maka buat kali kedua Aisyah tegur, ibu mana yang sanggup mencela anaknya? Fasakatat, maka dia diam untuk kali kedua. Summa asaratis thalithah, kemudian dia tergelincir lagi buat kali ketiga. Maka dia berkata lagi, ta'isa Mistah, celaka Mistah. Maka fantahartuha, Aisyah berkata, aku telah memarahinya, telah mengherdik dia dengan berkata, aku berkata kepadanya, ayya ummin tasubbina ibnaki, ibu mana yang mana sanggup kamu mencela anak sendiri? Maka barulah ibu kepada Mistah berkata, wallahi demi Allah, ma asubbuh, tidaklah aku mencela anakku sendiri, illa kecuali fiki, disebabkan apa yang dia cakap tentang kamu. Dan baru Aisyah terkejut, apa yang orang cakap tentang aku? Fakultu, maka Aisyah berkata, fi ayyi sya'ni, pada perkara apa yang manusia bercakap tentangku? Maka berkatalah ibu kepada Mistah, fabaqarat liyal hadis, maka dia telah membuka cerita tentangku. Baqarah bermaksud pada waktu itu kita lihat sinhara baris yang akhir, ay fataha wa kashafa. Maka dia pun telah buka cerita, kesan cerita apakah yang sedang berlaku di kota Madinah, bahawa manusia sedang menyebarkan berita yang al-iyazubillah Aisyah telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal radhiyallahu taala anhuma. Sebab itu jangan kita percaya sangat semua benda yang viral. Seperti mana yang orang munafik cuba nak tunjukkan, mereka mendakwa bahawa berlakunya zina tersebut sebab Aisyah dengan Safwan bin Mu'attal mereka datang sekali. Mereka datang sekali. Maka itu je dalil mereka. Maka sama juga macam kebanyakan benda yang viral. Walaupun kadang-kala dikongsikan gambar maupun video sekalipun. Tapi itu bukanlah hakikat ataupun realiti apa yang berlaku. Dan kalaulah semua benda viral kita percaya,
Maka kalaulah kita ditakdirkan hidup pada zaman Nabi SAW tersebut, nescaya al-a'yadzubillah, mungkin kita pun turut terpercaya yang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berzina. Kalaulah semua benda berita viral yang kita nak percaya. Maka sebab itu kita kena jaga apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita share dan kongsikan. Mudah-mudahan Allah pelihara setiap daripada kita. Maka ini ujian tentang berita viral pada zaman Nabi SAW yang turut ada dua orang sahabat pada waktu itu mereka percaya. Hassan bin Thabit dan Mistah bin Uthathah radhiyallahu anhuma. Wa qad kana hadha, maka kata Aisyah, adakah seperti ini yang berlaku? Maka berkatalah ibu kepada Mistah, na'am, ya. Berkata Aisyah, wallahi demi Allah. Bila dia dengar yang dia sedang difitnah, dan Nabi SAW langsung pada waktu itu tidak tuduh apa-apa. Nabi SAW layan dia seperti biasa. Abu Bakar, ayahnya pun pada waktu itu tak adalah nak datang, nak tuduh apa-apa. Ayah dia pun tak ganggu. Maka berkata Aisyah, wallahi demi Allah, laqad raja'tu, maka aku telah pulang ke rumahku. Wa ka'anna alladhi kharajtu lahu, dan seolah-olah urusannya aku telah keluar untuknya. Lam akhruj, maksudnya seolah-olah aku tak keluar pun. Maksudnya dia tak sedar pada waktu itu dia keluar untuk satu urusan qada hajat, tapi pada waktu itu langsung dia dah tak rasa untuk keluar. La ajidu minhu, aku tidak mendapati daripada tujuan keluar tadi banyak mahupun sedikit. Maksudnya tak ada mendatangkan sebarang faedah dan manfaat. Wa wa'iktu, dan aku kembali diserang demam. Baru baik. Bila dia dengar yang dia sedang difitnah, maka Aisyah jatuh sakit semula radhiyallahu anha. Maka aku berkata kepada Nabi SAW, arsilni, hantarlah aku pulang ke rumah bapaku. Maka Nabi SAW telah hantarku pulang bersama dengan seorang hamba. Fadakhaltud dar, aku pun masuk ke rumah ibu bapaku. Fawajadtu Umma Ruman, maka aku telah mendapati ibuku, yang mana ibu Aisyah dikenali dengan gelaran Ummu Ruman. Fis suful, berada di tingkat bawah, sementara ayahku Abu Bakar berada di tingkat atas sedang membaca Al-Quran. Faqalat, maka berkata ibuku, ma ja'a biki ya bunayyah, apakah penyebab yang menyebabkan kamu kemari wahai anak kesayanganku? Maka Aisyah berkata, fa akhbartuha, lalu aku telah ceritakan kepada ibuku tentang apa yang aku dengar. Wa dzakartu lahal hadis, dan aku sebutkan kepadanya tentang berita tersebut. Fa idza huwa lam yablugh minha ma balagha minni. Fa idza huwa, maka pada waktu itu adalah dia tidak lagi pada waktu itu sampai daripada berita tersebut apa yang telah sampai kepadaku. Fa idza huwa, huwa ini kembali kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sahabat Nabi tersebut yang telah difitnah, iaitu Safwan bin Mu'attal. Qalat, maka berkata Ummu Ruman, ya bunayyah, wahai anak kesayanganku, khaffifi, tenangkanlah diri kamu, asya'na, tentang peristiwa ini. Jangan ambil peduli, tenangkan. Fa innahu wallah, maka demi Allah sesungguhnya, laqallama, kadangkala, kanat imra'atun hasna, apabila ada seorang wanita yang cantik, inda rajulin, menjadi isteri kepada seseorang, yuhibbuha, dan suaminya mencintainya, laha darair, dan ia pula mempunyai beberapa orang madu, illa hasadnaha, kecuali akan ada orang yang dengki kepadanya. Waqila fiha, dan mula bercakap sesuatu tentangnya. Fa idza hiya lam yablugh minha ma balagha minni, maka adalah ibuku pada waktu itu tidak sampai kepadanya berita apa yang telah sampai kepadaku. Maksudnya tidak keseluruhan berita yang ibu dia tahu. Maka aku bertanya, wa qad alima bihi abi, adakah ayahku tahu tentang kisah ini? Maka Ummu Ruman berkata, na'am ya. Tapi ayah dia tak ada ganggu datang. Ayah dia tak ada marah-marah. Kita nampak bagaimana tenangnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam menghadapi fitnah. Maka aku bertanya lagi, adakah Nabi SAW pun tahu tentang berita
apa fitnah ini? Maka Ruman menjawab, na'am ya. Wasta'bartu, maka berjuraian jatuhlah air mataku. Ista'bara bermaksud jaratid dumu. Maka berjuraian jatuhlah air mataku. Wa bakaitu, dan aku menangis. Fasami'a Abu Bakrin, maka Abu Bakar telah mendengar suaraku, dan pada waktu itu beliau berada di tingkat atas rumah sedang membaca Al-Quran. Fanazala, maka beliau turun ke bawah dan beliau berkata kepada ibuku Ruman, ma sya'nuha, kenapa dengan Aisyah? Maka Ruman berkata, balaghallazi dzukira min sya'niha, baru sampai kepadanya berita tentang berita fitnah tentang dirinya. Fafadat, lalu dia pun menangis. Maka berkata Abu Bakar, aqsamtu alaiki ya bunayyah, aku bersumpah wahai anak kesayanganku, illa raja'ti ila baiti, pulanglah ke rumah Rasulullah. Faraja'tu, maka aku pun pulang. Maka Aisyah pun pulang ke rumah baginda Nabi SAW. Walaqad ja'a Rasulullah, kata Aisyah, dan ini telah makan masa berminggu-minggu. Dan Nabi langsung tak tuduh Aisyah dengan apa-apa. Dan kata Aisyah, dan Nabi SAW telah datang ke rumahku dan telah bertanya tentang diriku kepada pembantuku. Dan pembantu Aisyah pada waktu itu adalah Barirah radhiyallahu anha, yang pada waktu itu belum lagi dimerdekakan. Faqalat, maka bila ditanya oleh Nabi, bagaimanakah Aisyah? Maka pada waktu itu Barirah menjawab, la, tidak, Aisyah tak pernah melakukan benda yang tak elok demi Allah. Wallahi, demi Allah, ma'alimtu alaiha, tidaklah aku mengetahui tentang Aisyah, kata Barirah, aiban, sebarang benda buruk, illa annaha, kecuali Aisyah ini sebab dia masih muda, dia kerap tertidur sewaktu buat kerja rumah, hatta tadkhul syah, sehingga selalunya kambing akan masuk ke dalam rumah, fatakula, lalu akan makan, khamirataha, adunan roti yang dia buat. Aisyah begitu, sebab dia masih muda. Itu je pada waktu itu yang aku nampak kelemahan dia. Bila buat kerja sikit, dia kuat tidur. Maka bila tidur, pintu rumah pada waktu itu dia terlupa nak tutup, maka kambing masuk makan adunan roti yang dia telah buat. Itu je. Lain tak ada apa-apa keburukan pada Aisyah. Wantaharaha ba'du ashabihi, maka beberapa orang sahabat telah mengherdik Barirah berkenaan tentang pada waktu itu kata-katanya. Maksudnya tak ada apa-apa. Ada beberapa orang sahabat begitu. Maka ada beberapa orang sahabat yang tak disebutkan nama berkata, usduki, berkata benarlah kamu kepada Nabi SAW. Hatta asqatu, sehingga mereka menggunakan perkataan yang tak elok laha kepada Barirah, bihi, disebabkan itu. Faqalat, maka berkata Barirah, Subhanallah, maha suci Allah, demi Allah aku tidak mengetahui tentang Aisyah kecuali seperti mana seorang tukang emas mengetahui ala tibri zahabil ahmar, berkenaan tentang emas yang masih lagi diliputi tanah. Maksudnya dia kata, aku hanya tahu benda baik tentang Aisyah sahaja, tak ada benda buruk. Seperti mana seorang tukang emas, kalaulah dia dapat emas yang masih bersalut tanah, dia boleh tahu ini adalah emas, ini adalah benda bernilai. Kata Barirah, itulah Aisyah. Aku hanya tahu benda baik tentang Aisyah, walaupun pada waktu itu dia masih muda dan ada sedikit sebanyak kekurangan pada beliau. Fabalagal amru dhalika ar-rajul alladhi qila lah, maka telah sampailah berita fitnah ini kepada lelaki yang telah difitnah kepadanya, itulah Safwan bin Mu'attal. Maka kata Safwan bin Mu'attal, Subhanallah, maha suci Allah, wallahi, demi Allah, ma kasyaftu, aku tidak pernah membuka kanafa unsa qattu, penutup kehormatan mana-mana wanita sekalipun. Aku tidak pernah pada waktu itu mengganggu, membuka kehormatan mana-mana wanita. Kanafa bermaksud adalah penutup bekas. Maka aku tidak pernah membuka penutup kehormatan mana-mana wanita sekalipun. Maka berkatalah Aisyah, faqutila syahidan fi sabilillah, pada kemudian hari Safwan bin Mu'attal
telah mati syahid di jalan Allah. Qalat, Aisyah sambung cerita. Wa asbaha abawaya indi. Dan pada suatu ketika ayahku dan ibuku telah bersama denganku. Falam yazala. Dan mereka berdua tidak meninggalkan sisiku. Sehingga masuk kepadaku Nabi SAW sesudah Nabi menunaikan solat asar. Maksudnya bila Nabi dah selidik, Nabi SAW dah tanya semua orang, pembantu rumah Aisyah, Nabi dah tanya semua orang. Barulah Nabi jumpa dengan Aisyah untuk bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha sendiri. Ini setelah lebih daripada seminggu dan wahyu masih lagi belum turun. Maka Nabi SAW telah masuk ke dalam rumah. Wa qad tanafa, dalam keadaan telah mengelilingiku ibu dan ayahku daripada kanan dan kiri. Maksudnya kiri kanan dia adalah ibu dan ayah dia pada waktu itu memberi support kepadanya. Fatasyahadan Nabi, maka Nabi mulakan ucapan dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian baginda Nabi SAW memuji Allah wa asna alaih, mengagungkan Allah dengan pujian yang selayak bagi Allah. Summa qala, kemudian baginda bersabda, amma ba'du, sesudah daripada itu, ya Aisyah, wahai Aisyah, in kunti qarafti su'a, wahai Aisyah, jika adalah kamu telah melakukan sesuatu perbuatan yang tak elok, au zalamti, ataupun engkau telah melakukan sesuatu kezaliman, maksiat dan dosa, fatubi ilallah, maka bertaubatlah kamu kepada Allah. Fa innallaha yaqbalu taubata an ibadih, kerana Allah sentiasa menerima taubat daripada hamba-Nya. Itu je Nabi sebut. Kalaulah ada buat. Maka berkata Aisyah, wa qad ja'at imra'atun minal ansar, dan pada waktu itu ada seorang wanita daripada Ansar telah datang dan dia telah berada di pintu rumah. Maka aku pun berkata, ala tastahi min hadhil mar'ah an tadhkura syai'a, wahai Rasulullah, ala tastahi, wahai Rasulullah, adakah tuan tidak malu menyebut sesuatu seperti ini di hadapan wanita ini? Maksudnya, wahai Rasulullah, wanita ini ada, maka adakah tuan tak malu menyebut sesuatu seperti ini? Maka Nabi SAW pada waktu itu memberi nasihat yang lain. Faltafattu ila abi, maka Aisyah dia paling kepada ayahnya Abu Bakar. Maka dia berkata, wahai ayah, ajibhu, tolonglah jawab kata-kata Nabi. Maka pada waktu itu Abu Bakar bertanya balik, famadza aqul, apa yang patut aku cakap? Faltafattu ila ummi, Aisyah berpaling pula kepada ibunya. Lalu dia berkata, ajibi, wahai ibu, tolonglah jawab Nabi SAW. Maka ibu dia berkata, apa yang patut aku katakan? Tapi Aisyah ni seorang yang cerdik, seorang yang kuat, seorang yang pada waktu itu sangat cerdik. Falamma lam yujiba, maka apabila kedua-duanya tidak mahu berkata apa-apa terhadap pertanyaan Nabi SAW, tasyahadtu, maka aku telah mulakan dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah, fahamidullah, dan aku telah memuji Allah, wa asnaitu alaihi, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bima huwa ahluh, dengan pujian yang selayaknya bagi Allah. Summa qultu, kemudian aku berkata, ama wallahi, adapun demi Allah. Ini adalah kata-kata yang sangat betul. Apakah ringkasan kata Aisyah? Aisyah kata, kalaulah aku cakap aku buat dosa dan maksiat tersebut, dan Allah je tahu yang aku tak buat, maka semua orang akan pada waktu itu percaya dan terima. Dan kalaulah aku cakap aku tak buat, dan memang aku tak buat dan Allah Maha mengetahui, maka semua orang pada waktu itu akan menolak dan tak percaya. Kenapa? Sebab semua orang pada waktu itu telah menerima benda viral yang tersebar. Dan itulah realiti zaman kita. Zaman kita bila sesuatu benda dah viral, kalaulah orang itu dia mengaku seperti benda yang viral, semua orang percaya. Tapi kalaulah dia bercakap benar yang bertentangan dengan benda yang viral, tak ada siapa nak dengar cakap dia. Dan itu memang betul kata-kata Aisyah radhiyallahu anha. Itulah realiti orang yang terlalu percaya pada semua benda yang viral, bahawa dia takkan nak dengar
kecuali dengan apa yang dia telah percaya. Al-iyadzubillah. Dan itu adalah peringatan yang besar untuk setiap daripada kita. Maka sebab itu kata Aisyah, dia seorang yang sangat cerdik dan kata-katanya pada waktu itu sangat sangat mendalam maksud dia. Sebab itu kata Aisyah, wallahi demi Allah, la in qultu, kalaulah aku cakap lakum kepada kamu semua, inni lam af'al, yang aku tidak buat seperti mana fitnah viral yang mana aku berzina. Wallahi demi Allah, yashhadu, dan Allah menjadi saksi, inni la sadiqah, yang aku berkata benar, madzaka binafi'i indakum li, maka tidaklah itu akan mendatangkan sebarang manfaat untukku bagi kamu. Sebab kamu tak nak dengar pun. Pada waktu itu apa yang bertentangan daripada benda yang viral tersebut. Sebab itu musuh-musuh Islam dia sentiasa menguasai benda-benda yang viral. Dan di situlah secara tak langsung mereka menyalurkan maklumat yang mereka nak salurkan. Dulu dengan propaganda melalui medium TV, surat khabar. Sekarang ini dengan apa yang kita lihat di media sosial dan sebagainya. Sebab itu kita kena benar-benar tapis setiap yang kita lihat, setiap yang kita tengok, yang kita dengar, yang kita pada waktu itu share dan kongsikan. Tak semua benda viral pada waktu itu adalah seperti yang dipaparkan. Maka kata Aisyah, laqad takallamtum, demi sesungguhnya kamu semua telah bercakap tentang berita tersebut begitu banyak. Wa ushribat, dan pada waktu itu telah menerima. Ushribat ni lebih kepada absorb. Absorb ni bahasa dia, kamu semua telah menelan. Kamu semua telah menelan. Kamu semua telah menanam. Kulubukum, pada hati-hati kamu berita tersebut. Dan susah dah nak ubah apa yang kamu dah percaya. Walaupun aku bercakap benar sekalipun yang aku tak buat. Wala in qultu, namun sekiranya aku berkata, inni qad fa'altu, memang aku buat benda seperti mana yang viral tersebut, iaitu zina. Wallahu ya'lam, dan Allah lebih mengetahui bahawa aku tidak melakukannya. Lataqulunna, pasti dan pasti kamu akan berkata, innaha qad ba'at biha ala nafsihi, sesungguhnya pada waktu itu dia telah mengaku tentang perkara tersebut yang mana dia telah buat. Yang mana manusia sebenarnya bila ada benda yang viral, dia sebenarnya nak mendengar pengakuan berdasarkan apa yang dia percaya. Itulah realiti kehidupan, termasuklah zaman kita. Maka sebab itu Aisyah dia tak nak cakap apa-apa. Apa kata Aisyah? Wallahi demi Allah, ma ajidu li walakum mathala, aku tidak jumpa satu contoh yang boleh aku kaitkan di antara aku dan kamu, kecuali seperti mana wal tamastu, qalat, berkata Aisyah, ketika mana aku nak bawakan contoh ini, wal tamastu, aku telah cuba mengingati nama Nabi Yaqub, tapi aku tak mampu. Sebab dia tengah sedih, dia tak ingat nama Nabi Yaqub. Maka disebut tidak ada contoh yang lebih tepat untuk menyebut tentang kisah aku dan perumpamaan aku dan kamu, kecuali seperti mana ayah kepada Nabi Yusuf berkata. Apakah kata-katanya? Fasabrun jamil, maka sabar itu lebih indah. Wallahul musta'an, dan biarlah Allah yang menjadi penolong. Ala ma tasifun, terhadap apa yang kamu katakan. Lalu Aisyah bila Nabi tanya, adakah dia buat ataupun tidak, maka dia tak jawab. Dia sekadar kata, kalaulah aku cakap aku tak buat, tak ada siapa nak terima. Sebab semua telah menanam berita yang mereka cakap dan dengar di dalam hati. Dan kalaulah aku cakap pada waktu itu aku buat, dan itulah sebenarnya yang mereka nak dengar, pengakuan terhadap apa yang mereka percaya. Lalu dia kata, lebih baik aku sabar, dan Allah lah yang akan menolong terhadap apa pun yang kamu katakan tentang diriku. Maka berkata Aisyah, wa unzila ala Rasulillah, maka pada waktu itu telah turun ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sa'atihi, pada waktu itu juga,
fasakatna, maka kami pun telah diam. Maksudnya turun wahyu, wahyu yang panjang daripada, kalau surah An-Nur, daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada ayat yang ke-11, daripada ayat yang ke-11 sehingga ayat yang ke-21. Sebenarnya sehingga ayat yang ke-25, daripada ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-25. Pada waktu itu beberapa belas ayat turun. Maka ayatnya sangat panjang, yang mana ayat ini Allah memberi teguran agar jangan percaya kepada sebarang berita viral ataupun fitnah yang tersebar. Farufi'a anhu, maka pada waktu itu setelah selesai penurunan wahyu, wa inni la'atabayyanu surur, dan aku dapat melihat kegembiraan pada wajah baginda, wa huwa yamsahu, sambil Nabi pada waktu itu sedang mengusap jabinahu, dahi baginda daripada peluh. Nabi kalau turun wahyu, Nabi berpeluh walaupun ketika mana musim sejuk. Wa yaqul, dan Nabi bersabda, abshiri ya Aisyah, berita gembira untuk kamu wahai Aisyah, qad anzalallahu, Allah telah menurunkan bara'ataki, pembebasan kamu, kebenaran kamu. Allah bebaskan kamu daripada segala tuduhan tersebut. Sebab itu Allah tegur, innal ladzina ja'u, sesungguhnya orang-orang yang membawa bil ifki, pembohongan, rekaan, fitnah. Maka pada waktu itu Allah sebut sampailah ayat yang ke-25. Maka berkata Aisyah, fakuntu ashadda ma kuntu ghadaba, maka pada waktu itu aku berada dalam keadaan yang sangat marah. Dia sangat marah, nanti diterangkan sebabnya kenapa. Faqala li abawaya, maka ibu dan ayahku berkata kepadaku, qumi ilaih, pergilah bangun berjumpa dengan Nabi. Maka pada waktu itu kata Aisyah, la wallah, tidak demi Allah, la aqumu ilaih, aku tidak akan berdiri kepada baginda Nabi, wala ahmaduh, aku tidak akan memuji baginda, wala ahmadukumah, dan aku tidak akan memuji kamu berdua, walakin, dan akan tetapi aku akan memuji Allah yang telah menurunkan pembebasanku daripada fitnah ini. Laqad sami'tumuh, kamu semua telah mendengar fitnah tentangku ini, fama angkartumuh, dan kamu berdiam diri tidak mencegahnya, wala ghayyartumuh, dan kamu tidak pada waktu itu cuba untuk mengubahnya. Maka marah Aisyah. Pada waktu itu dia tak nak berterima kasih kepada Nabi, tak nak berterima kasih kepada ayah dan ibu dia, tetapi sebaliknya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah, wa kanat Aisyah taqul, dan kata Aisyah daripada peristiwa ini dia mula menghargai Zainab binti Jahash. Sebelum daripada peristiwa ini, Zainab binti Jahash adalah isteri Nabi yang lain. Dan daripada banyak-banyak isteri Nabi, mereka berdua ini tak rapat. Dan mereka berdua ini adalah orang yang kedua-dua sama hebat, sama cerdik, sama cantik, sama tinggi nasab dan keturunan. Maka Aisyah dan Zainab binti Jahash dia tidak begitu rapat, dia umpama rival, tapi tak adalah sampai mereka memburukkan satu sama lain. Ini adalah perkara yang biasa yang ada di antara madu, kata para ulama. Maka Zainab binti Jahash adalah orang yang mana paling tak rapat dengan Aisyah. Tetapi kata Aisyah, ketika mana berita fitnah ini terjadi, maka Aisyah dia begitu terharu dengan Zainab binti Jahash, kerana Zainab binti Jahash langsung tidak menyebut perkataan yang tak elok tentang Aisyah. Lalu pada waktu itu dia sangat-sangat terharu dan menghargai Zainab binti Jahash radhiyallahu taala anhuma, walaupun mereka tak rapat, walaupun mereka sering ada perbezaan pendapat, tetapi Zainab binti Jahash tidak mengambil kesempatan, dan pada waktu itu dia tidak menyebut dan tidak terlibat dalam bercakap walaupun sepatah tentang Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Aisyah, wa kanat Aisyah taqul, Aisyah kerap berkata, amma Zainab ibnatu Jahash, adapun Zainab binti Jahash, fa asamaha Allah bidiniha,
maka Allah telah memeliharanya disebabkan kekuatan agamanya. Falam takul, maka beliau tidak pernah bercakap tentangku walaupun sewaktu fitnah setengah berleluasa, kecuali hanya perkara yang baik. Wa amma ukhtuha, namun pada waktu itu saudara perempuannya yang bernama Hamnah, fahalakat, maka beliau telah binasa bersama dengan orang-orang lain. Wa kana allazi yatakallamu fih, dan antara orang yang bercakap, yang turut terlibat percaya dan menyebarkan berita tentang Aisyah berzina, ada beberapa orang sahabat seperti Mistah bin Usasah, kita dah sebut, Hassan bin Thabit, dan yang ketiga tadi adalah Hamnah binti Jahash, dan yang bakinya adalah orang-orang munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay. Allahumma salli ala. Wakana, dan adalah Abdullah bin Ubay yang merupakan ketua munafik, yastawshih wa yajma'uh, maka pada waktu itu dialah yang mengumpulkan berita, yastawshih, dan dialah pada waktu itu yang menyebarkan berita. Maka dia yang pada waktu itu timbulkan fitnah, dan dialah yang menyebarkan fitnah. Wa huwa allazi, dan beliaulah yang disebutkan dalam Quran, allazi tawalla kibrahu minhum, yang mana ada dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang ada dalam ayat yang ke-11. Allah sebut, wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim, dan orang-orang yang mengambil bahagian besar dalam menyiarkannya di antara manusia akan beroleh seksa yang besar di dunia dan akhirat. Maka kata Aisyah, orang yang Allah maksudkan dalam surah An-Nur ayat yang ke-11, orang yang mengambil bahagian paling besar dalam menyebarkan fitnah bahawa Aisyah berzina, itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan juga Hamnah binti Jahash, dan juga Abdullah bin Ubay. Qalat, berkata Aisyah, fahalafa Abu Bakar. Maka bahagian seterusnya Aisyah cerita, Abu Bakar sebelum tersebarnya berita buruk tentang Aisyah, Abu Bakar dia kerap memberi bantuan ke duit dan juga barang-barang kepada keluarga Mistah. Sebab mereka ni miskin, mereka ni susah, dan mereka ini adalah keluarga Abu Bakar juga. Mereka ini adalah keluarga Abu Bakar. Mistah adalah sepupu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi bila Mistah dah bagi bantuan, dia pun terlibat dalam menyebarkan berita bahawa Aisyah berzina, dan dia bukan munafik, dia seorang sahabat yang turut terpercaya dan terlibat. Maka Abu Bakar telah bersumpah yang dia takkan tolong lagi keluarga tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala telah tegur dengan turunnya ayat yang ke-22 daripada surah An-Nur. Berkata Aisyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fahalafa Abu Bakar, Abu Bakar telah bersumpah yang dia tidak akan membantu Mistah dengan sebarang bantuan selama-lamanya. Allah yanfa'ah, maksudnya dia tak akan bantu Mistah dengan sebarang bantuan selama-lamanya. Sebelum ni dah bantu, tapi turut terlibat memburukkan anak Abu Bakar. Maka Allah pun telah menurunkan ayat yang ke-22 daripada surah An-Nur, firman Allah, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Firman Allah, dan janganlah orang-orang yang berharta serta orang yang lapang serta mewah hidupnya daripada kalangan kamu bersumpah. Wala ya'tali, dan jangan bersumpah, ulul fadli, orang-orang yang ada harta, wassa'ati, dan kelapangan dan kemewahan daripada kamu. Apakah yang jangan dia bersumpah? Ayyu'tu ulil kurba, bahawa dia tidak akan memberi kepada ahli keluarga, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal muhajirina fi sabilillah, dan dia tak akan beri kepada orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan ini semuanya adalah sifat Mistah. Maksudnya walaupun Mistah dia turut terlibat dalam memfitnah Aisyah, tetapi Allah memanggilnya sebagai ulul kurba, keluarga Abu Bakar, wal muhajirin, orang yang berhijrah pada jalan Allah. Sebab Mistah termasuk daripada kalangan sahabat Badar, dan sahabat Badar adalah golongan yang Allah sentiasa mengampunkan mereka.
Maka ini adalah mistah. Maka firman Allah kepada Abu Bakar, wal ya'fu wal yasfahu, dan hendaklah kamu memaafkan, wal yasfahu, dan hendaklah melupakan. Maaf dan lupakanlah. Maka Allah bertanya kepada Abu Bakar, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Adakah kamu tidak suka Allah mengampunkan dosa-dosa kamu? Kalaulah kamu suka Allah mengampunkan dosa kamu, maka ampunkanlah kesalahan orang lain kepada kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Bila ayat ini turun, maka Abu Bakar terus berkata, bala, bahkan wallahi ya rabbana, demi Allah wahai Tuhan kami, inna lanuhibbu an taghfira lana, sesungguhnya kami menyukai untuk engkau ampunkan kami. Maka pada waktu itu kata Aisyah, wa adalahu, Abu Bakar kembali memberi bantuan kepada keluarga Mistah seperti mana yang beliau pernah buat sebelum ini. Baca hadza hadithun. Terus 3202. Maka apabila telah turunnya uzri, lihat kepada sinhara pada baris yang ketiga. Uzri bermaksud bara'ati. Apabila telah turunnya ayat-ayat yang menyebut tentang kehormatan Aisyah dan membebaskan Aisyah daripada fitnah zina yang telah tersebar, maka pada waktu itu Nabi SAW telah berdiri di atas mimbar. Fadzakara zalika wa talal Quran. Maka Nabi SAW telah membaca berbelas ayat daripada surah An-Nur, bermula daripada ayat yang ke-11 tadi. Falamma nazala, apabila Nabi turun daripada mimbar, amara birajulaini wa imra'atin fadribu haddahum, maka Nabi memerintahkan bahawa sahabat-sahabat yang turut terlibat dalam menyebarkan fitnah, iaitu 2 orang lelaki dan seorang perempuan, untuk mereka dijatuhkan hukuman kerana terlibat dalam haddul qazaf. Haddul qazaf maksudnya terlibat dalam memfitnah seorang wanita yang tidak bersalah dengan zina. Maka itu adalah haddul qazaf. Maka siapakah 2 lelaki 1 wanita ini? Mereka itulah Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu, Mistah bin Uthasah radhiyallahu anhu, dan wanita tersebut adalah Hamnah binti Jahash radhiyallahu anha. Bab yang baru, ayat-ayat berkenaan tentang suratul Furqan 3203. Baca sanad dia. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini dengan hadis selepas ini adalah berkenaan tentang suratul Furqan ayat 68 dan 69. Ayat 68 dan 69. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, aku telah bertanya, wahai utusan Allah, ayyu dzambi a'zam, apakah dosa yang paling besar? Maka baginda bersabda, anta ja'ala lillah, kamu menjadikan bagi Allah niddan, adanya syarik, adanya sekutu. Itu dosa yang paling besar. Wa huwa khalaqaka, dalam keadaan Allah lah yang telah menciptakan kamu. Berkata lagi perawi, aku telah bertanya lagi, summa madza, apakah dosa besar seterusnya? Maka sabda Nabi, antaqtula waladaka, kamu membunuh anak lelaki kamu semata-mata kerana kamu khawatir dia akan memakan daripada harta kamu. Ini adalah pada zaman awal Islam, di mana orang Arab dah menjadi biasa kebanyakan mereka menanam hidup-hidup anak perempuan mereka, bukan anak lelaki, anak perempuan mereka. Kemudian bertanya lagi perawi, aku bertanya lagi kepada Nabi, apakah dosa besar seterusnya? Maka sabda Nabi, antazniya bihalilati jarika, engkau berzina dengan isteri kepada jiran kamu. Hadis ini adalah hadis yang hasan, Terus wabi ila qala hadatsana. Terus 3204.
Maka daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, aku telah bertanya kepada Nabi. Riwayat yang lebih kurang sama. Cuma dalam riwayat ini disebutkan bahawa disebutkan ayat yang mana menjadi tajuk yang diletakkan oleh Imam Tirmizi. Apakah dosa yang paling besar? Maka sabda Nabi, anta ja'ala lillahi nidda, kamu menjadikan bagi Allah adanya sekutu, wa huwa khalaqaka, dalam keadaan Allah yang telah menciptakan kamu, wa antaqtula waladaka, dan kamu membunuh anak kamu semata-mata kerana kamu takut dia akan memakan bersama dengan kamu. Maksudnya apa? Banyak orang yang membunuh anak pada zaman tersebut kerana takut miskin. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak, kerana takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, firman Allah, kami yang bagi mereka makan beserta dengan kamu. Kemudian yang ketiga, au min ta'amik, daripada makanan kamu. Yang ketiga, wa antazniya, kamu berzina dengan pasangan, dengan isteri kepada jiran kamu. Yang mana sepatutnya kena bantu dan jaga jiran, bukannya meroboh dan merosakkan rumah tangga jiran. Kemudian bersabda lagi, kemudian berkata perawi, dan Nabi SAW telah membaca ayat berikut. Apakah ayatnya? Ayat yang ke-68 dan juga ayat yang ke-69 daripada surah Asy-Syu'ara yang berbunyi, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyeru ataupun dalam kurungan tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama dengan Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan orang-orang yang tidak membunuh mana-mana jiwa yang Allah telah haramkan dia untuk membunuh kecuali dengan jalan yang hak yang dibenarkan oleh syarak. Wala yaznun, dan orang-orang yang tidak berzina. Wa man yaf'al, dan barang siapa yang melakukan salah satu daripada tiga ini, yalqa athama, akan beroleh balasan dosanya. Yudha'af lahul azab, akan dilipat kali gandakan baginya azab. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa yakhlud, dan akan kekal fihi, di dalam azab tersebut. Muhana, dalam keadaan hina. Dan kemudian ayat berikutnya, illa man taba, seterusnya. Terus hadis Sufyan. Terus riwayat yang ke-3205, terus maka riwayat 3205 dan 3206 pada muka surat ini, termasuklah 3207, adalah menceritakan tentang ayat yang ke-214 daripada surah Asy-Syu'ara, yang mana ayat ini adalah permulaan perintah kepada baginda Nabi perlu berdakwah secara terbuka. Ketika mana Nabi SAW menjadi Rasul, hampir 3 tahun Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Baginda Nabi hanya menyampaikan dakwah kepada orang yang baginda Nabi SAW rasa akan menerima dakwah selama 3 tahun. Bila turunnya ayat yang ke-214 daripada surah Asy-Syu'ara ini, barulah Nabi SAW berdakwah secara terbuka, bermula daripada keluarga terdekat baginda seperti yang ada pada riwayat 325, dan kemudian keluarga Nabi yang lebih besar iaitu Quraisy pada riwayat 3206. Maka berkata Aisyah radhiyallahu anha, apabila turunnya ayat ini, ayat yang ke-214 surah Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Baginda Nabi SAW bersabda, wahai Safiyah binti Abdul Muttalib, wahai Fatimah binti Muhammad, anak Nabi. Safiyah makcik Nabi. Wahai Banu Abdul Muttalib, inni la amliku lakum, aku tidak menguasai untuk kamu minallah, daripada Allah sesuatu apa pun. Maksudnya kalaulah berlaku apa-apa, aku tak boleh menolong kamu ketika mana diturunkan azab daripada Allah. Namun kalaulah daripada sudut dunia, saluni,
mintalah kepadaku daripada hartaku yang kamu nak. Tapi dengan Allah, maka kamu perlu beriman dan menjaga diri sendiri dengan iman. Hadza hadisun, baca. Kata Imam Tirmizi, dalam bab ini ada juga hadis-hadis daripada Sayyidina Ali, Abdullah bin Abbas yang lebih kurang sama maknanya. Terus 3206. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau berkata, lamma nazalat, apabila telah turunnya ayat, wa anzir ashiratakal akrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka Nabi SAW telah kumpulkan orang Quraisy, fa khassa, maka Nabi memanggil mereka secara khusus, wa amma, dan memanggil mereka secara umum. Lalu baginda bersabda, wahai orang-orang Quraisy, ya ma'syara Quraisy, anqizu, selamatkanlah diri kamu daripada api neraka. Fa inni la amliku lakum, sesungguhnya aku tidak memiliki untuk kamu, minallahi, daripada Allah, sebarang mudarat dan tidak pula manfaat. Maksud ini umum, ya ma'syara Quraisy. Ya ma'syara Bani Abdi Manaf, ini khusus. Wahai orang-orang Banu Abdi Manaf, selamatkanlah diri kamu daripada api neraka. Fa inni la amliku lakum minallah, kerana sesungguhnya aku tidak memiliki untuk kamu daripada Allah sebarang mudarat maupun manfaat. Ya ma'syara Bani Qusay, wahai orang-orang Qusay, selamatkanlah diri kamu daripada neraka, kerana sesungguhnya aku tidak memiliki untuk kamu daripada Allah sebarang mudarat dan tidak pula manfaat. Oh, minta maaf. Ya ma'syara Bani Abdul Muttalib, wahai Banu Abdul Muttalib, selamatkanlah diri kamu daripada api neraka. Fa inni la amliku lakum dharra wala naf'a, kerana sesungguhnya aku tidak memiliki untuk kamu sebarang manfaat maupun mudarat. Wahai Fatimah, anak perempuan Muhammad, selamatkanlah diri kamu daripada neraka. Fa inni la amliku laki dharra wala naf'a, kerana sesungguhnya aku tidak memiliki bagimu sebarang mudarat maupun manfaat. Inna laki rahimah, sesungguhnya kamu memiliki hubungan kekeluargaan denganku. Wa sa'abulluha bibalaliha, dan aku akan cuba menunaikan sepenuhnya hak sebagai ahli keluarga. Sa'abulluha maksudnya membasahkan. Di sini maksudnya aku akan cuba menunaikan pada waktu itu hak tersebut dengan sepenuh-penuhnya. Terus masih lagi riwayat yang sama berkenaan tentang ayat 214 daripada surah Asy-Syu'ara. Terus maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, apabila turunnya ayat yang ke-214 daripada surah Asy-Syu'ara, ayat yang berbunyi, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka Nabi SAW telah meletakkan kedua-dua jari baginda fi uzunai, pada kedua telinga baginda. Farafa'a sautah, maka Nabi SAW telah menjerit dengan meninggikan suara. Faqal, maka Nabi bersabda, ya Bani Abdi Manaf, ya Sabahah, maka Nabi SAW, wahai Banu Abdi Manaf, ya Sabahah, berhati-hati dengan musuh yang bakal datang. Maka pada waktu itu Banu Abdi Manaf pun kumpul dan Nabi SAW memberi peringatan
seperti yang kita baca pada hadis sebelum ini. Terus hadza hadisun terus 3208 kita mula masuk pada surah An-Naml. Surah An-Naml. Terus maka ini hadis ini adalah berkenaan tentang suratun Naml ayat yang ke-82. Ayat yang ke-82 berkenaan tentang dabbatul ard. Ketika mana dekatnya kiamat, maka akan ada binatang yang boleh bercakap dan binatang ini dia akan menentukan, sebab lepas itu taubat dah tak diterima, siapakah yang beriman dan siapakah yang kafir yang tidak beriman. Ad-Dabbah. Maka dalam Al-Quran pun sebut pada banyak tempat, antaranya pada ayat yang ke-82 daripada suratul Naml, firman Allah, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard. Firman Allah, dan apabila telah sampai masa berlakunya hukuman, keputusan ke atas manusia, ketetapan atas manusia, maksudnya hampirnya kiamat, maka firman Allah, kami akan keluarkan untuk manusia sejenis binatang daripada bumi, yang mana binatang ini tukallimuhum, boleh bercakap kepada manusia, annan nas kanu bi ayatina la yuqinun. Binatang ini pada waktu itu akan berkata bahawa manusia tidak meyakini akan ayat-ayat Allah dan pengajaran-pengajaran Allah. Maka ini adalah hadis menerangkan tentang suratul Naml ayat 82. Maka sabda Nabi, takhrujud dabbah, akan keluarlah sejenis binatang. Lihat kepada sinhara pada baris yang kedua. Sebahagian para ulama menyebut, qila, dikatakan bahawa panjang binatang ini adalah 60 hasta. Zatu qawaim, berkaki. Wawabar, dan mempunyai bulu. Wakila, dan dikatakan pula, mukhtaliful khilqah, binatang ini padanya campuran ciptaan beberapa binatang. Tushbihu iddatan minal hayawan, binatang ini menyerupai gabungan daripada beberapa haiwan. Yang mana binatang ini kali pertama muncul di mana? Yansadi'u Jabal As-Safa. Binatang ini akan muncul di Bukit Safa di Baitullah. Dan pada waktu itu binatang ini akan keluar bersama dengan tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. La yudrikuha talib. Kalaulah ada orang cuba mengejarnya, takkan dapat menangkapnya. Wala yu'jizuha harib. Takkan ada orang yang mampu lari daripadanya. Tadribul mu'min bil asa. Orang beriman akan dicop dengan tongkat sebagai salah satu tanda, dan akan tertulis pada wajah beriman, dan akan dicop orang kafir dengan cincin Nabi Sulaiman, dan akan tertulis pada wajahnya kafir. Sebab pada waktu itu taubat tidak lagi diterima, maka yang berbaki itulah orang yang penghuni syurga maupun neraka yang telah ditetapkan. Terus maka sabda Nabi, ma'aha khatam Sulaiman, bersama dengannya adalah cincin Nabi Sulaiman, wa asa Musa, dan tongkat Nabi Musa, fatajlu wajhal mu'min, maka pada waktu itu akan bercahayalah wajah orang beriman, wa takhtim, dan pada waktu itu akan terperosoklah, akan tercoplah hidung orang-orang kafir dengan cincin tersebut, hatta inna ahlal khiwan la yajtami'un fayaqul hadza ya mu'min wa yaqulu hadza ya kafir, sehingga pada waktu itu manusia ketika mana berkumpul dan bertemu, mereka pada waktu itu boleh saling berkata, ini orang beriman dan ini adalah orang kafir dengan pasti, sebab pada waktu itu apa jua yang ada Allah Subhanahu wa taala telah zahirkan. Terus hadza hadisun, terus riwayat yang ke-3209 berkenaan tentang suratul Qasas, ayat yang ke-56 daripada suratul Qasas dibawakan hadis ini.
kisah berkenaan tentang Nabi ingin meminta pengampunan untuk Abu Talib. Namun pada waktu itu beliau tidak menyebut kalimah La ilaha illallah. Maka Allah turunkan ayat yang ke-56 daripada suratul Qasas. Terus. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pakcik baginda Abu Talib, "Qul, katakanlah sahaja la ilaha illallah, asyhadu, aku akan menjadi saksi bagi kamu dengan kalimah ini pada hari kiamat." Wahai pakcik, ucap dia la ilaha illallah, nescaya engkau akan selamat pada hari kiamat. Maka berkatalah Abu Talib, kalaulah tidak, aku khawatir aku akan dimalukan. Maksudnya orang Quraisy kata bahawa Abu Talib dia ucapkan la ilaha illallah kerana takut mati. Nescaya aku akan ucapkan. Namun Abu Talib tidak mengucapkannya. Kalaulah tidak, kerana mereka akan memalukanku, iaitu orang Quraisy, dengan berkata, innama yahmilu alaihil jaza. Abu Talib ucapkan la ilaha illallah kerana takut mati. La aqrartu biha ainaka. Pasti aku akan menggembirakanmu dengan mengucapkannya, wahai Muhammad. Maka turunnya ayat yang ke-56, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak boleh memberi petunjuk kepada siapa yang kamu cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Namun Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Terus hadza Terus riwayat yang ke-3210 berkenaan tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqqas bersama dengan ibunya. Yang ini kita sambung kemudian insya-Allah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada waktu yang lain. Amin ya rabbal alamin.